Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton YouTube channel saya. Okay, selamat datang ke YouTube saya, It's Arif. Okay, apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan kepada yang sakit, semoga diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesegera yang mungkin, insya-Allah. Okay, insya-Allah pada mula sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Arifuddin bin Muhammad Rozi dan saya adalah pelajar semester 5, mahasiswa semester 5 Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sembilan. Insya-Allah pada konten pertama saya akan kongsikan dua perkara, iaitu perbezaan dan titik persamaan antara nasihat, bimbingan dan kaunseling serta hubungan kaunseling dengan dakwah. Tanpa melengahkan masa kita, mari kita teruskan kepada perbezaan di antara nasihat, bimbingan dan kaunseling. Saya percaya mesti ramai di kalangan anda yang berfikir bahawa tiga benda ni adalah satu benda yang sama. Tetapi kalau dilihat dari segi maknanya, siapa yang melakukannya, terdapat perbezaan di antara nasihat, bimbingan dan kaunseling. Okey, kita teruskan kepada makna. Nasihat dari segi makna adalah satu ajaran, peringatan ataupun petunjuk. Manakala bimbingan adalah satu perbuatan di mana seseorang itu membimbing seseorang yang lain ke arah yang lebih baik. Dan kaunseling pula adalah satu proses di mana di dalam proses itu membincangkan tentang masalah yang dihadapi oleh klien serta jalan penyelesaiannya. Okey, kita teruskan kepada tujuan. Tujuan tiga ni juga berbeza. Tujuan nasihat ni adalah untuk memberi peringatan. Sebagai contoh, ada seseorang daripada kawan kita yang melakukan kesilapan. Okey, kita memberi nasihat kepada dia sama membawa erti kita memberikan peringatan kepada dia. Okey, untuk tujuan bagi bimbingan adalah membantu orang dalam memilih kaedah penyelesaian yang terbaik. Tujuan kaunseling pula, dia lebih cenderung untuk menukar perspektif klien supaya klien tersebut dapat menyelesaikan masalahnya tersendiri dengan cadangan yang kaunselor berikan. Kita teruskan kepada jenis perbezaan yang ketiga. Yang ketiga ni adalah siapa yang boleh memberikan nasihat, siapa yang boleh memberikan bimbingan, siapa yang boleh memberikan kaunseling. Okey, nasihat ni macam yang kita tahu, ia adalah satu peringatan. Siapa yang boleh memberikan nasihat ni adalah terbuka. Maksud terbuka ni adalah sesiapa sahaja, tak kisah golongan muda ataupun tua. Untuk bimbingan, siapa yang boleh memberikan bimbingan ni digalakkan orang yang mempunyai kemahiran ataupun mempunyai kepakaran untuk membimbing seseorang ke jalan yang lebih baik. Okey, untuk kaunseling ni dia lain macam sikit. Kenapa lain macam? Sebab siapa yang boleh memberikan kaunseling ni adalah orang yang mempunyai sijil ataupun orang yang mempunyai pelajaran berkaitan dengan kaunseling. Untuk saya dekat bahagian kaunseling ni, orang yang mempunyai sijil adalah seorang kaunselor yang di mana kaunselor tersebut mempunyai kemahiran yang tinggi dan profesionalnya adalah khusus untuk bidang kaunseling. Sekarang dah jelaskan tiga jenis perbezaan dari segi makna, tujuan dan siapa yang boleh memberikan nasihat, bimbingan serta kaunseling. Okey, kita teruskan kepada titik persamaan. Nasihat, bimbingan dan kaunseling ni bukan sahaja ada perbezaan, malah terdapat juga persamaan di antara tiga ini. Yang pertama, nasihat, bimbingan dan kaunseling bertujuan untuk kebajikan seseorang. Yang kedua, nasihat, bimbingan dan kaunseling dapat membantu klien memperbaiki jati diri serta membuat keputusan yang lebih baik. Sekarang ni kita dah selesaikan perkara yang pertama, iaitu perbezaan dan titik persamaan. Jom kita teruskan kepada perkara yang kedua. Agenda yang kedua ni apa? Apakah itu kaunseling menurut perspektif Islam serta hubungannya dengan dakwah? Dia ada beza tau antara kaunseling Islam dan juga kaunseling biasa.
Okey, sekarang ni kita fokuskan dekat kaunseling menurut perspektif Islam. Dalam Islam, kedudukan kaunseling ni dia ada kedudukan yang tersendiri dan pengertian yang tersendiri. Kenapa saya cakap proses kaunseling menurut perspektif Islam ni ada pengertian dan kedudukan dia yang tersendiri? Sebab dalam kaunseling menurut perspektif Islam, benda yang hendak kita sampaikan tu, benda yang kaunseling Islam kena sampaikan, hendaklah menurut kepada dua sumber utama umat Islam. Apa itu dua sumber utama umat Islam? Iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, sebagai contoh kan, seorang kaunselor Muslim hendak memberikan kaunseling kepada seorang klien yang beragama Islam. Jadi, yang pertamanya, klien akan menceritakan apa masalah dia. Baru, kaunselor Islam akan menyelesaikannya. Kalau kaunselor Islam tu nak menyelesaikannya, proses yang digunakan kena patuh syariat Islam dan juga kena berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang ni dah tahu kan apa itu kaunseling menurut perspektif Islam. Okey. Sekarang ni saya nak bagi tahu 3 perkara penting yang perlu ada dalam kaunseling menurut perspektif Islam. Yang pertama sekali adalah nasihat menasihati. Sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Sebab apa agama itu nasihat? Sebabnya dalam agama itu ada ilmu, ada pelbagai ilmu, dan kita boleh gunakan ilmu yang kita belajar tu untuk menasihati orang lain. Sebab apa? Nasihat menasihati ni adalah tanggungjawab semua manusia, khususnya individu Muslim. Sebabnya manusia kalau dalam perkataan Arab adalah al-insan, dan sifat al-insan ni adalah nasiah, iaitu pelupa. Okey, manusia itu sifat dia pelupa. Andai kata seseorang tu dah lupa, mesti dia lupa, mesti dia melakukan kesalahan. Jadi tugas kita sebagai orang yang melihat apa yang dilakukan itu salah adalah tidak lain tidak bukan untuk nasihat menasihati. Perkara yang kedua, kaunseling adalah tolong menolong atas dasar kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Saya ambil separuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Okey, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Poin dia dekat situ, dan tolong menolonglah kamu atas dasar kebajikan dan juga takwa. Ketiga, iaitu perkara yang terakhir di dalam kaunseling menurut perspektif Islam ni adalah kaunseling merupakan salah satu cara dakwah yang dimaksudkan dengan hikmah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maksudnya kat situ, serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Kenapa kaunseling ni disebutkan sebagai salah satu cara dakwah yang penuh hikmah? Sebab kalau kita perasan, dalam kaunseling dia ada proses-proses yang teratur, dan proses-proses itu akan menjadikan seorang klien itu lebih baik, akan mengubah diri klien itu lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillah, kita dah tahu apa itu kaunseling menurut perspektif Islam. Sekarang ni kita teruskan kepada dakwah, sebab kita nak tahu hubungan dia dengan dakwah, betul tak? Jadi kita kena tahu apa itu dakwah. Dakwah ni adalah satu proses di mana individu lain mengajak seseorang individu lain untuk mendapatkan keredaan Allah. Okay, perkara yang diutamakan dalam dakwah ni adalah amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf ni apa? Menyuruh kepada kebaikan, nahi mungkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Dalam dakwah ni ada kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam dakwah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah An-Nahl ayat yang sama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ada 3 poin penting yang kita boleh gunakan untuk berdakwah. Yang pertama adalah dengan penuh hikmah.
Yang kedua adalah nasihat yang baik. Dan yang terakhir sekali, wajadilhum billati hiya ahsan. Berbicara dengan cara yang paling sesuai. Maksud dekat sini, berbicara dengan cara yang paling sesuai adalah kita, contohnya lah, kita bertemu dengan mad'u kita, iaitu sasaran kita. Kita berbicara topik yang sesuai untuk kita dakwah. Kalau kita bertemu dengan seorang mad'u yang umur dia adalah umur rendahan, macam umur kanak-kanak atau remaja, kita kena berbicara topik yang sesuai dan topik yang tidak mengarut dan topik yang masuk akal fikiran kanak-kanak tersebut. Alhamdulillah, kita dah tahu apa itu dakwah dan sedikit kaedah yang boleh digunakan untuk berdakwah. Sekarang ni kita terus kepada poin utama kita, iaitu apakah hubungan di antara kaunseling dan juga dakwah. Baiklah, yang pertama, perkhidmatan kaunseling dan perkhidmatan dakwah ni adalah satu kegiatan yang mengajak seseorang ke arah kebaikan. Okay, kita tengok kaunseling kan, kita membantu seseorang, kita mengkaunseling seseorang itu kerana dia ada masalah. Dan dengan dia mendapatkan kaunseling itu, dia akan berubah menjadi lebih baik. Kalau dakwah pula, kita berdakwah sebab kita nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita sahaja untuk mendapat keredaan Allah, kita nak mengajak orang supaya bersama-sama mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah perkara yang baik. Perkara yang kedua, hubungan yang kedua adalah satu bentuk tertentu dalam kegiatan ini, sama ada melalui lisan, tulisan atau tingkah laku. Maksud dia yang kedua ni, dalam kaunseling kita menggunakan lisan, dalam dakwah juga kita menggunakan lisan. Sebagai contoh, dalam kaunseling, seseorang kaunselor bercakap kepada klien dengan percakapan yang sopan. Begitu juga dakwah. Jika kita nak berdakwah, kita hendaklah bercakap kepada mad'u kita, bertutur kepada sasaran kita dengan tuturan yang hebat beserta nasihat yang baik. Seterusnya di dalam hubungan di antara kaunseling dan dakwah ini, perkara yang ketiganya adalah kaunseling dan dakwah ni dilakukan secara sedar dan terancang. Dan tujuan kaunseling dan dakwah ni adalah sama, iaitu menimbulkan kesedaran diri dan membawa kepada kebaikan. Baiklah, kita berbalik kepada perkara yang ketiga tadi. Poin yang ketiga iaitu dilakukan secara sedar dan terancang. Dalam kaunseling ada proses dia dari awal sampai akhir. Dalam dakwah juga ada proses dia dari awal sampai akhir. Dan sedar masuk dekat situ, dilakukan secara sedar, adalah dua-dua pihak, sama ada sang pendakwah ataupun sang kaunselor bersama dengan klien ataupun sasaran, dua-dua sedar. Dua-dua berada dalam keadaan dunia yang nyata. Alhamdulillah, kita dah tahu hubungan sedikit sebanyak tentang hubungan berkaitan kaunseling menurut perspektif Islam dengan dakwah. Okay, sekarang ini dua perkara dah selesai dan ingin saya simpulkan beberapa poin penting dekat sini. Kesimpulan yang saya dapat berikan adalah yang pertama sekali, secara umumnya tugas sebagai seorang kaunselor ni adalah satu tugas yang sangat mulia. Yang kedua, kesimpulan yang boleh saya simpulkan dekat perbicaraan saya ini adalah seorang pendakwah memainkan peranan yang sangat penting untuk membimbing seorang mad'u, seorang sasaran, supaya menuju ke arah yang lebih baik serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah sama-sama masuk ke dalam syurga. Kesimpulan yang terakhir yang saya dapat berikan dekat sini adalah kaunseling ni merupakan satu mekanisme untuk penyelesaian masalah, untuk membawa seseorang kepada jalan yang lebih baik. Maka proses di antara kaunseling dan dakwah ni mempunyai kaitan yang sangat rapat. Okay, sudah selesai perbicaraan kita pada hari ini. InsyaAllah, mana yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mana yang buruk datang daripada diri sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.